Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mensihatkan kita, yang menguatkan kita, menghidupkan kita, yang masih lagi berada di atas jalannya, jalan yang kita cari, jalan keridaan Allah. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis ilmu ini, Allah tambahkan iman kita, tambahkan ilmu yang bermanfaat, tambahkan kekuatan amal dan istiqamah kita kepadanya, sampai pada hari kematian Allah berikan kita kematian dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi bicarakan berkaitan dengan kitab Tibbul Qulub yang dikarangkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dalam muka surat yang ke-177, kita baru je selesai berkaitan dengan kesan bid'ah dan syirik yang beriringan kedua-duanya, yang mana ianya tidak lepas daripada perkara maksiat, perkara yang dilakukan itu. Bila kita melakukan bid'ah, dia akan datang unsur syirik. Okey, dan bila kita melakukan syirik, bid'ah itu memang akan mengikutinya juga. Baik, kemudian dalam muka surat 177, 6, najisnya dosa-dosa dan maksiat. Yang dikategorikan najis, dosa-dosa dan maksiat, ya, bukanlah najis itu seperti mana yang kita belajar masalah fiqh, tetapi najis ini dikaitkan dalam masalah-masalah jiwa, ya, ataupun kekotoran yang merosakkan sistem kebaikan pada diri kita yang dah memang Allah jadikan. Fitrah kita ni inginkan kebaikan, tetapi dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat itu dia mengotorkan. Dia menyebabkan kita menjadi ataupun terlari daripada apa yang kita cari, keredaan Allah itu. Oleh kerana itu, najis ataupun dosa-dosa dan maksiat ini perlu dicucikan seperti mana najis atau kekotoran yang ada pada tubuh badan kita, pakaian kita, tempat kita, perlu dicucikan. Baik, najisnya dosa-dosa dan maksiat berbeza dengan sebelumnya. Kedua-duanya tidak mengharuskan ada pelecehan terhadap rububiyah dan berprasangka buruk kepada Allah, ya. Jadi najis dosa-dosa dan maksiat berbeza dengan sebelumnya. Okey, perbezaan berlaku pada dosa-dosa kita ni memang berkategori. Ya, dosa yang kita lakukan ada kategorinya. Al-Kabair misalan, yang dikarang oleh kitab Imam Az-Zahabi, lebih kurang 72 dosa-dosa besar, yang mana semuanya ada kategori. Okey, syirik itulah kategori yang paling tinggi. Tak kiralah syirik khafi ke, syirik jali ke, syirik yang tersembunyi ataupun nyata. Lepas tu dalam konsep syirik pun ada kategori-kategori juga, ya. Syirik kecil satu bab. Dalam syirik yang besar-besar ni, di antara syirik yang paling berbahaya adalah syirik rububiyah. Ya, itu memang syirik, na'udzubillah, yang tak masuk di akal. Maksudnya tak logik di akal. Ya, macam mana tak logik di akal? Macam mana apa yang kita nak sebut, ya, gajah nak jadi manusia, macam mana? Tak logik di akal. Okey, manusia nak mengambil sifat Tuhan rububiyah, Allah yang mencipta, maha agung, maha hebat, maha perkasa, maha segala-gala bentuk, ya, penguasaan alam semesta ini di bawah kekuasaannya. Tiba-tiba manusia ambil. Itu pasal yang kita katakan macam Fir'aun apabila dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Kalimah Rabb itu, ya, adalah kalimah yang maha agung, maha pencipta. Dia nak cipta anak seorang pun tak boleh. Dia tak ada anak. Okey, itu pasal bila sampai tahap ayah Pin yang mengaku dia mempunyai kerajaan di langit, salah satu sifat rububiyah, ya, kerajaan di langit hanya Allah. Manusia tak mampu.
Kalau kerajaan di bumi, mungkin. Ya, menang pilihan raya dah kerajaan di bumi. Tetapi kerajaan di langit yang berkaitan dengan malaikat, udara, angin, planet-planet, ya, itu semua adalah kerajaan di langit yang mana kita tak mampu. Tiba-tiba Ayah Pin kata dia mempunyai sifat rububiyah kerajaan di langit. Na'udzubillah min zalik. Syar. Ya, inilah orang Melayu yang memburukkan nama Islam kita ni. Nama Melayu kita ni. Termasuklah seorang lagi, siapa nama? Yang dekat Kemensah tu. Rasul. Ya. Abdul Qahar. Rasul Melayu. Itu seorang lagi mangkuk. Sebut mangkuk je. Pasal memang mangkuk pun. Tak baik. Lebih daripada itu kalimah yang boleh disebut. Tapi na'udzubillah syar. Ya. Tu belumlah Tuhan Harun. Yang seorang lagi. Berbagai-bagai. Ya. Inilah dunia akhir zaman. Yang heran tu ada pengikut. Itu yang menghairankan. Ayah Pin dalam kurus keding dia tu kan, ada penyakit kencing manis pun pengikut ramai. Hindu apa semua mengikut dia. Qahar tu, Abdul Qahar tu, pengikutnya bukan sebarangan, setia pula tu. Ya, setia. Dia pun berbangga. Kami Qahar dah jaminkan masuk syurga. Habis. Pasal dia anggap dia Rasul. Ya, na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan manusia yang begini. Okey. Najisnya dosa-dosa dan maksiat berbeza dengan sebelumnya. Kedua-duanya tidak mengharuskan adanya pelecehan terhadap rububiyah dan prasangka buruk kepada Allah. Inilah punca apabila syirik dan bid'ah itu adalah mempertikaikan, mempelecehkan rububiyah ketuhanan tu. Ya, bila saya sebut rububiyah, saya minta tuan-tuan dan perempuan ya faham konsep rububiyah. Ya. Tak sabar faham? Alhamdulillah. Okey. Jadi konsep rububiyah ni berkaitan dengan kehebatan, kebesaran, keagungan Allah tu. Ya. Mengagungkan Allah, kedudukan dia raja, pencipta, itu dia. Oleh kerana itu tidak boleh diperlecehkan. Tetapi walaupun kita tak pelecehkan, kita mengagungkan Allah melalui doa-doa irama lah, zikir mereka tu. Dalam masa yang sama apabila mereka membuat perkara-perkara bid'ah, itulah memperlecehkan Allah. Kerana Allah kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agamamu untuk kamu. Tiba-tiba kita rasa tak cukup agama tu. Berarti kita memperlecehkan Allah. Kita tambah syariat, kita perlecehkan Allah. Kerana seolah-olah Allah tak bagi syariat yang sempurna. Kita tambah amalan, maka kita memperlecehkan Allah dan memperlecehkan Rasulullah. Ya, seolah-olah Rasulullah tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Jadi jahat benda ni. Nampak baik tapi jahat. Oleh kerana tu, ya, orang yang melakukan bid'ah dia tidak perasan bahawa dia berdosa. Tak perasan. Dia ingat dia baik. Baik aja, apa salahnya? Baik aja, apa salahnya? Kita dah terangkan. Bukan semua yang baik itu adalah baik di sisi Allah. Ya, mungkin kita sangka baik. Ya. Kak Sabah baca bismillah, baik ke tak? Baik. Baik kan? Tapi masuk pada surah, kita baca surah Taubah, baca bismillah, baik ke tidak? Dia jadi tak baik pula. Tak baik kita kata tak baik. Ya, memang tak baik. Pasal surah Taubah, Al-Bara'ah itu tak ada bismillah. Jangan nak tambah-tambah. Ya, kita pula qari wakil yayasan ta'lim. Baca qari'ah yayasan ta'lim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula tak tahu apa dia nak baca. Bara'atu minallah. Surah Taubah ada bismillah. Terus fil. Tu dia. Bismillah apalah salahnya? Tak salah apabila Allah tidak membenarkan dalam surah Taubah kita baca. Al-Quran apa salahnya? Ya, baca. Baca dalam solat. Tiba-tiba dalam sujud kita baca. Salah ke tak? Salah. Rasulullah kata jangan baca sujud Al-Quran kecuali dalam bentuk-bentuk doa. Doa tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Misalnya kita berdoa dalam sujud, dalam bentuk tu tak apa. Tapi nak baca Fatihah dalam sujud, salah. Apa salahnya? Salah lah. Kenapa? Syariat mengatakan begitu. Lalu kita pertikaikan. Habislah kita. Okey. Jadi benda tu bila kita mempertikaikan, kita akan menyaksikan. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, hati kita ni kena jaga elok-elok. Jangan kita langgar hudud Allah. Jangan kita langgar batasan yang Allah tetapkan. Bila sekali kita langgar, kita kena nak langgar. Betul tak?
Itu bukan batasan hudud Allah je. Tak percaya, cuba sekali langgar traffic light. Sekali je. Lepas tu mula. Dulu lepas lagi kan. Lepas. Bila tak lepas, bila kena tahan polis, baru tak lepas. Ya, baru menyesal lepas tu. Itu kaedah kita. Manusia begitu, dia akan cuba sikit. Akhirnya, ini yang menyebabkan berlakunya bidah, percubaan-percubaan yang begitu dan mempertikai, ya, seolah-olah syariat ini tidak sempurna, ditambah-tambahnya. Na'udzubillah min zalik. Oleh karenanya Allah tidak memberi seksa dan hukuman sebagaimana yang diberikan kepada perbuatan syirik. Okey, syirik ini besar. Syariat menetapkan bahawa najis mukhaffafah yang ringan dimaafkan, seperti najis yang masih tertinggal di bahagian bawah kerana cebok dengan batu istinja, najis yang berada di bahagian bawah khuf dan sepatu, najis kencing bayi yang masih menyusu dan najis-najis lain selama tidak merupakan najis mughalaza. Dengan arti kata lain, setelah kita usahakan, ya, kita dah jangka najis tu dah tak ada, maka hukum tu insya-Allah Allah akan ampunkan. Kalau ada pun Allah ampunkan. Berbandingkan najis yang besar yang mesti disettlekan dengan cara yang betul. Nak menceritakan kadang-kadang maksiat kita yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, ada kategori-kategori. Dosa syirik memang tidak dinafikan di antara perkara yang paling besar. Dosa bid'ah di antaranya. Dosa-dosa yang kabair di antaranya. Tetapi di sana ada dosa-dosa kecil yang sentiasa berlaku dalam diri kita. Tetapi Allah menyediakan pengampunan. Bila-bila masa. Ambil uduk, habis terhapus dosa. Ya. Apa lagi? Kita bersujud, terhapus dosa. Kita buat amalan-amalan yang Allah katakan. Ya, Rasulullah katakan, masuk ke pasar, baca doa, Allah hilangkan dosa-dosa. Jadi, penghapusan dosa-dosa ni banyak. Banyak mana dosa kita, wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Dan bagaimana Allah hapuskan, berarti kalau kita tak ada dosa, kita buat amalan-amalan yang penghapuskan dosa, dia jadi kategori pahala. Jadi kita buatlah. Dan kita buat. Jadi oleh kerana itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita ni tak sedar Allah hapuskan dosa kita sikit. Menuntut ilmu, penghapusan dosa sebenarnya. Ya, oleh kerana itu kita berusaha carikan penghapusan dosa kecil. Dosa-dosa besar memerlukan istighfar khusus. Perkhususan dalam siri istighfar. Apa dosa yang kita ingat? Ya, kalau dosa tu kisah-kisah lalu yang kita pernah buat, maka berdoa kepada Allah, Allah ampunkan. Beristighfar kepada Allah, minta Allah ampunkan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bekalan kita terlalu sedikit dan suntuk untuk kita bertemu dengan Allah. Minta Allah hapuskan. Ingat sehari dua ni kita baca macam semalam siapa? Orang kuat tu, orang besar di antara ulama-ulama kita di bumi ini, ya, Abdul Hayy, ya, dah meninggal. Sebelum tu, ya, ulama di tanah Arab, Syekh Abdul Rahman Khaliq, Bagh Abdul Khaliq, meninggal juga dalam tempoh minggu ni. Ya, subhanallah. Tetapi mungkinlah dalam bab itu fakta usia. Namun kita mengatakan fakta usia itulah yang menyebabkan kita kena beristighfar banyak-banyak. Dengan keadaan kita dah berada dalam perjalanan menuju ke hari tersebut. Baik. Begitu juga dengan dosa-dosa kecil, ia dimaafkan selama tidak termasuk dosa-dosa besar. Para ahli tauhid juga dimaafkan selagi keyakinan mereka tidak bercampur dengan masalah syirik. Ya, ahli tauhid, mereka itu cuba nak menjaga batas-batas supaya tidak terjebak dengan syirik. Kadang-kadang kod-kod dia tak perasan terjebak juga. Ya, Allah ampunkan dia kerana dia tidak sengaja kadang-kadang. Okey, dalam bab-bab yang begini kadang-kadang kalau tak sengaja pengampunan tu ada. Tetapi kalau disebabkan kejahilan, itu masalah. Ya, kalau tahu ditempuh lagi masalah. Dia ada kategori-kategori juga. Misalan, kalau dia tahu benda tu syirik, dia masuk juga. Itu di antara berkaitan dengan ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Okey, Allah tak akan ampun dosa orang yang syirik. Pasal dia dah tahu dah, dia tempuh juga. Ya, na'udzubillah. Dia iktiraf juga masalah syirik tu. Ada yang tidak tahu. Kejahilan kita, macam kita lah kejahilan kita buat program tu, buat ni, buat tu, tak tahu. Bila dah tahu, masuk yayasan taklim belajar, oh ya ke syirik, dulu saya buat, astagfirullah, insya-Allah Allah ampunkan. Yang kena paksa pun lain. Itu tidak ada masalah. Maksudnya dia ada pilihan.
Kalau dia tegas sampai bawa ke pembunuhan, maka tidak dinafikan, itu aula. Tetapi kalau dia tegas, lepas tu dia terpaksa kendurkan, kerana apa? Takut dibunuh pun tidak menjadi masalah, itu rukhsah. Ataupun yang disebutkan di dalam hadis, orang yang tidak sengaja. Macam mana tidak sengaja? Dalam kisah seorang lelaki yang berada, dia mengembara, dia musafir, naik unta sampai di sebatang pokok, ya, dia berhenti. RNR zaman dahulu, ya, RNR zaman dahulu, sebatang pokok itulah. Jadi tengah-tengah rehat, tertidur. Bila tertidur, bangun tidur, tengok-tengok, unta dah tak ada. Unta dah tak ada. Sedangkan dia berada di tengah-tengah padang pasir yang luas tu. Agak-agak macam mana? Ya, tengah-tengah jalan minyak tak ada. Ya, tunggulah untuk ambil kita. Tak apa, alhamdulillah dulu mana ada unta. Ya, matilah kamu kat situ. Jadi dia tunggu. Tak ada. Sampai kesudah tak ada. Penat menunggu, tidur. Kenapa dia menunggu? Kerana pada unta tu semua bekalan dia ada. Makan minum. Makan minumnya di situ. Jadi dengan arti kata lain, kalau dah tak ada unta, mati. Makanan dah tak ada, apa semua tak ada, mati. Tunggu, penat, tertidur. Bangun tidur. Tiba-tiba unta ada kat depan mata dia. Ada pula kan. Bangun tidur, unta ada. Bekalan makanan semua ada. Sampai dia mengatakan, ya Allah, apa dengan ucapan, engkau hamba-Ku, aku Tuhanmu. Dia jadi tersilap dalam sebutan. Kalau tersilap sebutan begitu, tak apa. Ya, saya teringat dulu sebelum saya belajar bahasa Arab dulu, ya, macam kita lah, hantar unta, ya. Saya boleh berdoa, tersilap, kita tak tahu kan. Dalam doa tu, ya, minal musyrikin ada, minal mu'minin. Kita confused, tak tahu, ya Allah maj'alni minal musyrikin. Sudah hanya. Jadikan aku di kalangan orang musyrik. Apa cerita? Ialah disebabkan kita tidak tahu bahasa Arab. Ya, istighfar kepada Allah. Okey, itu tak menjadi masalah dalam bentuk kesalahan. Tetapi kejahilan bukanlah alasan kita untuk melepaskan diri kita dengan Allah. Tak ada. Kejahilan tidak ada jalan untuk melepaskan diri dengan Allah. Apa lagi? Kalau dulu masih lagi ada alasan, saya nak pergi belajar bukan senang. Ya, terutamanya golongan perempuan, dulu mana ada WhatsApp, mana ada Twitter, Facebook, ya, live, tak ada. Jadi alasan mereka tu boleh lagi duduk kat rumah, suami lah ngajar. Tapi bila suami ngajar, perempuan bukan nak dengar sangat. Ya, sabar je lah. Baik. Akhirnya kita ni di sini alasan, terutamanya orang-orang lelaki dan juga perempuan, tidak ada alasan untuk melepaskan diri. Orang perempuan masih ada lelaki lah pasal bab suami dia tu. Tetapi suami tidak ada alasan lagi untuk melepaskan diri, mengatakan saya jahil. Semua teknologi ada pada handphone kita, bergantung pada kita. Ya, kita akan dihisap dengan sehisap-hisapnya, seteruk-teruknya hisap. Kerana teknologi itu memudahkan kita menuntut ilmu, tetapi kita tak nak menuntut ilmu. Kita akan saksikan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Seandainya orang tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, bertemu dengan Allah dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, maka Allah akan memberi keampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, ya, ini yang saya membicarakan satu persoalan yang cukup tak dapat nak digambarkan bagaimana sifat pengampunan Allah ini. Cukup hadis Qudsi mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-Ku, jika kamu datang dengan dosa setinggi ataupun sebanyak sampai ke kaki langit sekalipun, dosa tu banyak, sampai kalau ke kaki langit tu besar nilaian dosa tu, kamu datang kepadaku dan kamu beristighfar, mohon keampunan, apa Allah kata? Aku akan ampunkan kamu. Aku tak peduli. Subhanallah. Itulah Tuhan kita yang Maha Pengampun. Bila disebutkan Al-Ghaffar dalam Asma'ul Husna, Maha Pengampun, tuan-tuan dan perempuan, letakkan Maha Pengampunnya ke muncak Maha Pengampun. Sifat pengampun yang cukup dahsyat. Orang tu datang dengan dosa, dia ampun dalam sekelip mata. La haula wala quwata illa billah. Di sinilah saya membicarakan dalam bab-bab manusia-manusia yang ada keliling kita ni kadang-kadang berdosa.
bersabar, minta Allah bagi petunjuk kepada mereka. Kenapa? Pengampunan Allah ni dahsyat. Dia boleh ampunkan dosa-dosa mereka ni. Ya. Itu pasal bila seorang itu dalam hadis menceritakan, apabila seorang itu berdosa, buat perangai tak baik, yang seorang lagi perangainya baik, biasanya dikiaskan pada cerita Bani Israel. Lalu yang baik ni tegur, akhirnya tak berubah juga orang ni. Sampai akhir yang ditegur, lalu orang ni dah agak putus asa. Dia mengatakan, kamu ni di kalangan ahli neraka. Satu ucapan yang berat. Kerana ketetapan syurga neraka itu milik Allah. Lalu apabila dia mati, ditanya, kenapa kamu mengatakan dia di kalangan ahli neraka? Sedangkan itu hak Allah yang menentukan. Kalau dia kata kamu ni bersifat, okey tak apa. Bersifat, sifat ahli neraka. Itu mungkin. Pasal umum. Tetapi kalau dia direct pada orang tu, personal tu, kamu ahli neraka, di situ silap. Tidak dibenarkan syarak kita menghukumkan seseorang secara peribadi begitu. Ya, akhirnya yang masuk neraka dia, kerana mengambil hak Allah dalam menentukan syurga neraka. Itu pasal tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati dalam bab ini. Kerana sifat pengampunan Allah. Ya, kadang-kadang saya menung, saya fikir. Teringat satu hadis bitaqah. Dia berkaitan dengan satu hadis bitaqah. Hadis bitaqah ni, bitaqah dalam bahasa Arab, kad. Okay. Hadis ni dikaitkan dengan seorang lelaki. Diketengahkan kepadanya 99 kitab catatan amal. Seolah-olah lelaki ni umur 100 tahun lebih. Pasal dia hukumkan kitab amal ni daripada baligh. Kalau dia umur 15 tahun, berarti kalau 99, campurlah. Berarti 115 lebih kurang. 114. Okey, baik. Jadi bila diketengahkan kitab tu, didapati semua tak baik. Dosa. Okay. Jadi ditanyakan kepada lelaki ni, apakah kamu akui apa yang tertulis, yang terdapat dalam kitab tersebut? Bagaimana kitab tu hanya Allah yang mengetahui, tapi sifat-sifatnya dicerita. Kitab tu sendiri bercakap. Ya, kitab tu sendiri ada gambar. Bukan satu dimensi, 3, 4, 5. Semua ada dimensi dia. Sehingga dalam hati pun dia nampak. Lalu dia mengatakan, betul apa yang tertulis. Adakah kamu nak menafikan semua? Tak ada apa yang aku nak nafikan. Dan apa sekarang kamu rasakan? Adakah kamu akan selamat? Dia letak pada timbangan Al-Mizan. Okay? Timbangan amalan dia. Timbangan dosa dia. Tu dia, dosa dia berat. Amalan dia tak ada. Berapa lama? 100 tahun kehidupan dia. 99. Ya, kitab amalan dia ditulis. Lalu ditanya kepadanya, adakah kamu akan selamat? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Allah bukan begitu. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak akan menzalimkan sesiapa. Dan sampai ke muncak yang begini, lalu Allah mengatakan, ya, malaikat yang dalam bab ini mengatakan, sesungguhnya masih ada lagi, ya, jalan untuk kamu melepaskan diri. Apa dia? Lalu dikeluarkan kalimah la ilaha illallah. Okey. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ulama memperbahaskan dalam bab ini. Kalimah la ilaha illallah hendaklah bersih, tidak ada unsur syirik. Orang ni dah banyak dosa, tapi dia tidak mensyirikkan Allah. Dahsyat ya. Perkara ni agak menarik. Kalimah la ilaha illallah perlu dijaga. Tak kira kita kan, zuriat kita kena jaga kalimah la ilaha illallah supaya tidak ada unsur syirik di dalamnya. Lalu lelaki ini mengatakan, bagaimana kalimah yang simple je, sikit je, ya, boleh akan memberatkan timbangan. Lalu dia angkat kalimah la ilaha illallah, diletakkan sebelah timbangan yang berat itu, ya, dosa yang berat itu. Lalu bila letak kalimah la ilaha illallah, terangkat dosa-dosa tersebut. Okey. Dengan arti kata lain, walaupun seorang itu berdosa, tapi kalimah la ilaha illallah dia bersih, ya, keampunan Allah itu akan terbentang seluas-luasnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Itu kalau orang-orang yang berdosa. Bagaimana pula kalau kita tak berdosa dengan dosa-dosa kabair? Adalah kita buat dosa, tak nafi kan? Ya. Jadi masih ada, tapi jangan mengumpatlah dosa dengan orang. Dosa dengan Allah yang kita bicara ni senang.
Dosa dengan manusia ni panjang ceritanya. Dosa dengan Allah kita mungkin lakukan, tak nafikan, sedar tak sedar, sengaja tak sengaja. Tetapi ruang taubat ada. Allah akan bagi. Kalau kita sekadar dosa-dosa, alhamdulillah tak pernah buat kabair misalan. Ya, ada dosa-dosa yang lain tu, Allah akan hapuskan insya-Allah, dan Allah akan angkat darajat. Kalau yang tu dihapuskan, tak ada amalan melainkan kalimah la ilaha illallahnya yang baik, ya, Allah boleh hapuskan segala dosa dan selamatkan dia. Ini kan pula kalau seorang tu tidak ada dosa-dosa yang besar tu, tak mustahil Allah hapuskan yang kecil tu dan diangkatkan darajat-darajat kita. Tak mustahil. Itu yang kita kena minta doa. Minta doa. Syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Bila kamu meminta syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Kerana apa? Kedudukan rahmat Allah itu tinggi. Dia akan beri siapa saja. Masalah kita tak minta. Maaf saya tanya, pagi ni minta tak? Firdaus. Minta tuan-tuan dan puan. Jadikan ia siri zikir kita pagi dan petang. Kan kita dah terangkan dalam hadis bahawa Rasulullah mengatakan, barang siapa yang minta masuk syurga, ya, maka syurga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam aku sebanyak 3 kali. Yang ni minta masuk syurga sebanyak 3 kali. Dan minta dijauhkan dalam neraka, masuk neraka sebanyak 3 kali. Neraka akan mengatakan, ya Allah, keluar, jangan berikan dia masuk ke dalamku. Ya, tuan-tuan dan perempuan, saya jadikan dia sebagai zikir harian saya. Saya berdoa. Ya, kita berdoa. Jangan tak berdoa langsung. Minta syurga. Ya, ini kita minta syurga dunia aja. Ya, ya Allah, cepatlah habis PKP ni. Baru doa PKP nak habis, timbul balik dengan kluster-kluster yang berbagai. Merisaukan kita pula. Ya, minta-minta janganlah jadi lagi. Ya, Kak sabar. Sabar je lah. Ya, dahsyat kluster kali dah timbul balik ni. Ya, banyak. Minta Allah jauhkanlah kita semua. Ya, ni ujian demi ujian kita dapat. La haula wala quwwata illa billah. Baik, jadi cantik dalam perbahasan ini, cukup cantik bahawa Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa walaupun sebanyak muka bumi ini, maka Allah memberi keampunan sepenuh bumi juga. Hal itu tidak akan didapat oleh orang yang tauhidnya kurang serta bercampur dengan syirik. Ya, perkara ini dia tidak, orang-orang yang mempunyai syirik tidak akan dapat. Nauzubillah. Oleh kerana itu bidah dan syirik ini bahaya sangat-sangat. Biarlah kita, maaf kata, dalam keadaan kejahilan begini dan kita berusaha untuk menuntut ilmu, berbandingkan dengan orang-orang yang dah macam ulama, dah dianggap sebagai ulama, tetapi masih lagi terjebak dengan syirik dan bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Fitnah, ya, fitnah. Na'udzubillah. Sebab tauhid yang murni, yang tidak bercampur dengan syirik, tidak akan membawa dosa. Kerana ia mengandungi kecintaan kepada Allah, pemuliaan, pengagungan, takut dan berharap hanya kepadanya. Yang semua hal itu mengharuskan dibasuhkannya dosa, bahkan meskipun dosa itu sepenuh bumi. Najis adalah hal yang datang kemudian. Orang yang menolaknya dengan kuat, maka najis tidak akan bersamanya. Dengan arti kata lain, bahawa walaupun kita banyak dosa, mungkinlah disebab kekurangan kita, keyakinan kita kepada Allah itu sahaja. Tetapi syirik kita tak pernah nak buat. Syirik kita tak pernah nak buat. Ada ruang pengampunan dosa yang besar Allah berikan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau Allah bagikan ruang pengampunan dosa yang besar tu amat penting. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah itu disebabkan tidak ada dosa. Kalau ada dosa, kena cuci juga. Ada dosa, kena cuci. Dia kena rejected. Ya, reject, lepas tu masuk neraka dulu. Walaupun dosa itu kecil, dia akan kena cuci. Oleh kerana itu ahli syurga orang yang bersih, tak ada kekotoran. Okey. Jadi kena berusaha juga kita, terutamanya pada hari ini kita masih lagi hidup. Subhanallah, kita mengharapkan pengampunan Allah, istighfar banyak-banyak, ya, minta Allah duduk, termenung je, teringat je, ya Allah ampunkan aku. Ampun. Cukup kalimah yang simple begitu pun dah memadai. Ya Allah ampunkan aku, yang keluar daripada hati kita mengharap pengampunan Allah. Tuan-tuan dan perempuan, yang kalau yang keluar daripada hati dengan ucapan yang bersih itu, berbandingkan kita astagfirullah, astagfirullah, kan, pusing sana, pusing sini, kan, astagfirullah, tengok pula cerita Korea ni best, astagfirullah, kan, tak jadi. Kerana kekhusyukan
dalam siri zikir tidak ada. Penghayatan dalam siri zikir tidak ada. Ya, penghayatan itu yang penting. Kalau kita duduk menung teringat dosa, astagfirullah, aku punya dosa lalu, pun cukup kerana penghayatan itu. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Ya, Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Baik. Najisnya zina dan homoseksual lebih berat dari najis-najis yang lain. Najis jenis ini merosakkan hati, merupakan faktor yang sangat melemahkan tauhid. Okey, kenapa kita Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengetengahkan perkara ini? Kerana berkaitan dengan hadis ataupun ayat-ayat yang lepas diterangkan, dikupaskan balik. Najis ini jenis ini merosakkan hati dan merupakan faktor yang sangat melemahkan tauhid. Oleh kerananya orang yang paling banyak memiliki najis jenis ini adalah orang yang paling banyak syiriknya. Semakin banyak syiriknya pada diri seorang hamba, maka semakin banyak pula najis dan keburukan jenis ini pada dirinya. Sebaliknya, semakin besar kemurnian pada diri hamba, maka semakin jauh najis yang buruk, najis dan keburukan jenis itu pada dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam kisah tentang Yusuf As-Siddiq, surah Yusuf ayat yang ke-24. Apa dia? Okey, kita tengok surah Yusuf ayat 24. Surah yang ke-12, muka surat 238. Juzuk ke-12, surah ke-12. Bismillah. Baik, ayat ini berkaitan dengan kisah Yusuf. Dah kita bicarakan kisah anak angkat ni, dan hukum hakam anak angkat ni amat penting dipelajari. Dan di sini juga menunjukkan dilarang sama sekali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang ajnabi. Okey, fitnah. Tak kira di mana-mana sahaja. Hatta kita mengatakan kalau di hospital itu sekalipun, sebaik-baiknya kalau wanita tu ya nak cek suaminya adalah paling kurang anak lelaki. Ya, duduk dalam bilik tu jika doktor tu lelaki. Ya, penting sangat-sangat kerana fitnah. Ini semua fitnah. Zaman ni zaman fitnah yang mesti berlaku begitu untuk keselamatan. Okey. Okey, baik. Ini kita ceritakan sikit, ambil ayat 23. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Dan wanita itu, yakni Zulaikha, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Okey, ini dia fitnah yang berlaku di antara Yusuf dengan Zulaikha. Ya, percubaan menggoda Yusuf alaihissalam. Dalam bab ini nampak ada apa Yusuf jawab. Yusuf seorang yang berakal. Aku tidak akan mengkhianati bapa angkat aku. Ya. Okey, kemudian apa dia? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan jahat dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu.
andai kata dia tiada melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Okey. Jadi bahawa dalam ayat ini mengisyaratkan satu perkara yang menarik. Syaitan diganggu dua-dua, hampir-hampir berlaku yang perkara tidak baik, yang disebutkan zina. Kalaulah tidak Allah pelihara Yusuf dan menunjukkan suatu tanda ayat untuk mengelakkan dari melakukan fahsyak, kejahatan, ayat ini mengisyaratkan Allah menyelamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan jahat itu. Kenapa? Dia termasuk dalam siri hamba-hambanya yang baik, yang ikhlas kepada Allah, hamba yang terpilih. Okey, dalam ayat ni mengisyaratkan kepada kita satu kewajipan kepada kita, satu kewajipan kepada kita menjadikan diri kita ni orang yang soleh ataupun solehah. Kerana banyak kebaikan yang akan berlaku bukan pada diri kita saja, tetapi zuriat kita pun begitu juga. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Pada ayat ini Allah telah menyelamatkan Yusuf kerana dia antara hamba-hamba yang terpilih, kerana dia keturunan Nabi yang mengikut rentak-rentak Nabi Ibrahim ataupun bapa dia Nabi Yaqub. Lalu Allah pelihara dia. Dan kalau kita betul-betul mengikut rentak-rentak yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah akan pelihara kita. Mungkin dalam perkara-perkara yang kita tak sangka berlaku, tiba-tiba Allah pelihara. Misalan dalam kisah Yusuf ni, apakah yang dinampakkan ayat itu tanda menjadi perbahasan ulama. Tetapi sewaktu kejahatan itu datang memujuk Yusuf dan Zulaikha, Allah seolah-olah memberikan isyarat, tanda-tanda yang menyebabkan Yusuf rasa takut sangat pada Allah dan dia meninggalkan. Itu yang dilari. Petunjuk. Kerana kita akan berhadapan, kita akan meninggalkan dunia satu bab. Tahu tak, kadang-kadang kita risau macam manalah kalau aku mati, anak aku, reta aku, apa semua. Kan? Kita banyak mikir bab itu tentang anak-anak kita. Anak-anak kita okey je. Enjoy je. Kita ni banyak fikir. Bagus, tak apa. Tetapi, iman akan menentukan perjalanan kita dan anak-anak kita nanti. Bukti dia. Okey. Pertama, bagaimana iman, ketakwaan itu menyelamatkan kita. Hari ini surah apa? Kena sunat kita baca? Surah Kahfi. Okey, mari kita buka surah Kahfi. Okey, dalam surah Kahfi, surah yang ke-18, juzuk ke-15. Okey, ayat yang ke-80 kita ambil. Jumpa? Baik. Dalam bab ini agak menarik. Kita tak baca kisah awalnya, tapi kisah awalnya berkaitan Khidir dengan Musa AS. Okey, Khidir dan Musa AS, di mana dalam kisah awalnya didapati Nabi Khidir membunuh seorang budak. Sebab apa dia bunuh? Pertama, wahyu, arahan. Kerana masyarakat di situ mengenali Khidir. Mereka mengenali Khidir. Itu pasal waktu Khidir tebuk dia rosakkan sampan tongkang tu ataupun sampan tambang. Orang tak cakap apa-apa. Nabi Musa yang bercakap. Orang lain tengok aja. Hatta punya sampan pun tak bercakap. Pasal dia tahu Khidir ini siapa. Okey. Tu pasal bila sampai kat budak tu ditangkap dan dibunuh. Orang tak bercakap, Musa tak setuju. Ialah pasal kemungkaran. Memang kemungkaran besar, bunuh tanpa sebab. Jadi Musa bertanya. Di sini jawapannya. Ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Ini mengisyaratkan kemukminan kita, keimanan kita ini akan menjamin kita ni, menyelamatkan kita. Okay, lalu apa berlaku? Dan kami khawatir bahawa dia akan mendorongkan kedua orang tua itu kepada kesesatan dan kekufuran. Itu dia. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya, dan anaknya itu lebih baik dalam kasih sayang kepada ibu bapanya. Itu tujuan dia. Subhanallah. Ya, mak dan ayah soleh, yakin kepada Allah, takwa tinggi, Allah akan pelihara mak ayah tu. Ya. Dan anak itu lihat begitu kedudukannya, ya. Subhanallah. Ni kebaikan, kelebihan kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Itu pasal dalam bab ini juga menarik perhatian bagi mereka yang tidak boleh memperolehi anak. Sabar. Ada hikmah yang terkandung. Kita tak tahu kedudukan yang Allah berikan hikmah ini. Ya, dah berbuat berbagai-bagai cara, tidak buat perkara-perkara syirik, kita buat, tapi masih lagi tidak memperolehi anak. Maka bersabar. Nak ambil anak angkat ke apa, itu lain cerita, tapi bersabar. Ya, jangan buat perkara yang bercanggah dengan syarak. Kenapa? Hikmah. Kita tak tahu apa hikmah dia. Ya, Allah nak menyelamatkan paling kurang akidah kita. Okey. Yang kedua pula, bukti dia. Kita fikir macam mana reta anak kita. Tak apa, di sana ada wasiat apa tu? Kumpulan apa, syarikat apa tu? Ya, yang bahagian wasiat, bahagian dia wasiatkan kita sebelum mati kita. Ya. Kadang-kadang bila sampai waktu wasiat tu syahdu sangat. saya ikut majlis tu, alamak, syahdu betul lah kan. Pasal apa orang yang nak wasiat tu rasa macam nak mati dah. Hanya sehat, segar bugar sampai sekarang lagi. Tapi dia mewasiatkan awal-awal dan bagus dalam bab ini. Ya, rasanya saya pernah menceritakan kenapa. Tapi bila kita tengok balik, kalau nak memberikan harta-harta ni, dah kita cerita rasanya. Ya, nak bagikan harta, berhati-hati harta kita kena ada sikit juga. Walaupun setapak rumah. Ya, satu bilik kita kena ada. Kerana zaman ini bukan zaman dahulu. Saya pernah cerita dah. Jadi dikhawatiri anak-anak ni kalau tak dididik dengan soleh-soleha, dia lain. Ya. Itu yang jadi cerita mak tu bagi 4 ekar tanah dia pada anak. 4 ekar besar. Ya, tiba-tiba anak letak mak dia kat tanah kubur, kan? Tanah wakaf. Jahat betul lah, kan? Kesian orang tua tu. Nak buat macam mana? Itu kena ada. Yang macam saya cerita tu dalam kisah kaum kerabat keluarga kami dulu, yang belah-belah ni. Ya, 4 orang ada anak, dia ada 5 bahagian, 4 dia bagi semua 5-5 pada anak-anaknya. Tapi Tuan D.O. tu cerdik waktu tu, mungkin belajar daripada pengalaman. Dia kata, yalah orang dulu mana reti nak tulis-tulis, cop jari je kan. Makcik ni nak bagi pada 5 anak, 4 anak ni, makcik ada kebahagiaan makcik. Tak apa, saya ada anak lelaki tu akan jaga saya. Dia tak tahu anak lelaki tu ada penasihat dia, isteri dia. Kalau isteri solehah, alhamdulillah. Allah uji, memang uji. Ya. Tuan D.O. tu tak bagikan semua. Dia buat 5 bahagian. Saya yang jadi tahu pasal saya beli tanah tu. Yang satu bahagian saya beli, mereka cerita kisah dia. Okay. Jadi rupanya bila dah berlaku tu, dia ingat tanah tu dah habis, dah tak ada. Clash lah antara menantu dengan mak tua ni. Bawa diri. Dia bawa diri. Waktu tu tanah Bendang kan, kawasan Bendang. Cari 2 hari tak jumpa. 2 hari tak jumpa, akhirnya jumpa di macam kalau kita kat Bendang sawah tu, dia ada satu macam pulau tu, ada pokok rembia, pokok apa kan, ada dangau di situ. Tapi ni tak ada dangau, dia hanya ada pokok rembia. Tahu ke pokok rembia ni? Pokok kelapa. Tahu ke pokok kelapa? Atap nipah, pokok nipah tahu. Tak tahulah ke. Atap genting. Atap genting tahulah. Atap yang dibuat daripada daun-daun
pokok ni, dia tak ada, yalah dah lari 2 hari, apa yang ada, dia potong pokok atas daun tu, dia pacakkan je. Duduklah bawah tu. 2 hari dia duduk bawah tu, hujan apa ke, duduk situ, lepas tu baliklah, tak nak. Aku nak duduk di sini juga. Sampai mati. Tapi menantu dia bina lah rumah kecil untuk dia, sampai matilah kat situ. Okey, jadi ini dia satu peringatan lah bagi kita yang nak bagi, tapi insya-Allah mudah-mudahan anak kita anak solehah semua. Tapi jangan bagi semua. Lepas tu lantaklah, kalau sebiji rumah tu dia nak faraid lah. Tetapi jangan biarkan kita tak ada langsung. Kerana takut tu. Bagi saya takut tu. Okey, kecuali mungkinlah kita kata boleh dibagikan selepas aku mati. Kan? Kalau selagi aku tak mati, tak boleh bagi. Tu tak apalah. Jangan bagi awal-awal. Ustaz, kalau bab yang macam kita nak bagi 1/3, kita hanya boleh bagi 1/3 kepada kata untuk amal jariah lah, kan? Yang lain tu kita biar hukum faraid. Boleh kan? Boleh. Wasiat macam tu je cukup lah, kan? Yang 1/3 pun sebenarnya besar. Kalau ikutkan dalam perbahasan ulama, 1/10 itu terbaik. Cara pembahagian yang terbaik. Kata 1/3 itu sulus kasih. Kita tak tahu masa kita mati anak kita ni jadi macam mana. So kalau kita rasa kita nak bagi lebih untuk mengalir kat kita lah, kan. So we just macam 1/3 lah. Because Al-Baqarah pun kata 1/3 lah, lebih kurang, kan. Okey kan? Boleh, tak apa. Tak ada masalah. Takut tak. Okey, tengok yang kedua pula dalam ayat ni, bagaimana Allah nak pelihara kita dan anak-anak kita. Okey, tak apa, harta tu mengikut keadaan semasa. Orang dulu simpan harta mana ada dalam bank. Dia simpan dalam tanah. Ya, lepas tu orang lain korek jumpa harta karun. Sedangkan harta Mak Minah mana dulu yang simpan. Okey, baik. Di sini Allah bagikan jalan. Kita dah ada berbagai-bagai cara. Okey, alhamdulillah. Ayat yang berikutnya, ayat yang nombor 82 tu, apabila Nabi Khidir nampak rumah tu dah sengit nak jatuh, lalu dibetulkan dinding rumah tu. Lalu di sini Nabi Musa bertanya, kenapa kamu betulkan dinding rumah tu, sedangkan kita nak minta makan pun orang tak bagi. Ya, orang tak nak melayan kita sebagai tamu. Tiba-tiba kamu volunteer buat begitu. Maka di sini dia jawab, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan bapanya adalah seorang yang soleh. Nampak tak? Itu poin dia. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu. Okey? Dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemahuan aku sendiri. Okey, Nabi Khidir mengatakan, aku buat itu bukan aku yang punya idea. Maksudnya wahyu. Ini adalah wahyu. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Maka ayat ini mengisyaratkan kalau kita soleh-solehah, insya-Allah ya, harta mengikut zaman sekarang lah pembahagian, insya-Allah Allah akan pelihara. Ya, kalau zaman dulu begitu sekali Allah pelihara, ya, ada orang yang akan menyelamatkan anak yatim 2 orang ni, maka kita ni alhamdulillah kita ikut syariat yang ditetapkan. Kita selamat. Jangan risau anak-anak kalau ada harta lebih, susunkan. Ya, tak menjadi masalah. Lebih baik kamu meninggalkan, jangan kita pergi wakafkan semua harta kita, salah, berdosa pula. Lebih baik kamu meninggalkan anak dan isteri kamu dalam keadaan kaya dari meninggalkan mereka dalam
meminta-minta. Bapa kaya, anak isteri minta kat orang kan. Dia jadi macam tu. Nauzubillah min zalik. Ya. Dan di situlah sunnah kita boleh menyimpan harta. Ya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita pentingnya kita menjadi orang yang soleh. Penting orang soleh, solehah tak menjadi masalah. Ya, dalam bab-bab harta. Jaga harta. Banyak kerja-kerja amal yang boleh kita lakukan, tak menjadi masalah. Subhanallah. Dalam kisah yang sama juga berlaku kalau kita tahu surah Baqarah kan? Surah Baqarah. Habis cerita Baqarah ni apa sebenarnya? Agak menarik sebenarnya dikaitkan, ialah mungkinlah dalam kisah Israiliyat, selagi tidak bercanggah dengan syarak, kita boleh terima cerita tu. Kita melihat dalam penafsiran ulama-ulama berkaitan dengan apabila ayat tu dia memperincikan lembu tu sampai ke muncak, lembu tu tidak wujud di dalam dunia, seolah-olahnya hanya tinggal seekor. Kenapa istimewa sangat lembu tu? Orang tak bicara tentang keistimewaan lembu tu. Dah tak ada dah, hanya tinggal seekor. Di mana ulama mengatakan tinggal hanya itulah seekor lembu pada zaman itu yang mempunyai sifat yang dikehendaki oleh Allah. Ialah puncanya Bani Israel lah. Kan minta tu minta ni minta tu. Dah sembelih je seekor lembu, habis cerita. Ya, tapi minta tu minta ni minta tu, akhirnya lembu yang mempunyai sifat itu yang tidak digunakan ternakkan lagi, digunakan untuk membajak, mengairi sawah tu tidak ada, kerana zaman tu itulah lembu digunakan untuk pekerjaan mereka. Dikaitkan dengan satu cerita. Biasanya kita tak baca cerita-cerita ni. Ialah cerita Bani Israel kan, Israiliyat. Tapi kita baca cerita orang putih. Okey, cerita apa? Jack and Jill. Jack and Beanstalk tu. Kan? Datang di mana cerita tu? Sebenarnya berkaitan dengan kisah ni. Kalau dihikayatkan balik, kita ceritakan balik kisah ni, sebenarnya pada waktu itu seorang lelaki soleh ni, dia meninggalkan isteri dan anaknya dan seekor lembu yang berada di luar kawasan. Dia tak ternak ni, dia lepaskan dalam hutan. Dia lepaskan lembu tu. Jadi dia mati. Bila dia mati, tak ada apalah yang dia tinggal, hanya harta yang sedikit adalah disebutkan. Lalu anak ni dijadikan cerita bila sampai satu tahap cerita kisah Bani Israel mencari lembu ni. Akhirnya Allah tetapkan memang dah tak ada lembu, melainkan itulah seekor lembu. Ya, itulah seekor lembu yang mana bapa dia tinggal. Kerana bapaknya soleh, akhirnya Allah jagakan keluarga ni melalui harta tu. Kalau ikutkan kita, seekor lembu tu alhamdulillah kan, jual lah, dapatlah berapa ringgit je, berapa ribu. Seekor lembu korban berapa? 4-5 ribu seekor. Okey. Tetapi disebabkan keistimewaannya, tak ada dah lembu tu. Cari kat mana tak ada. Tinggal itu je seekor. Berapa harga dia? Kak sabar cepat. Betul bagi RM1. Harga seekor lembu tu menjadi perbahasan, ada dua pendapat ulama. Pertama, berat lembu tu dengan berat emas. Bayangkan lembu seberat emas. Satu. Dan kedua, dikatakan dibentangkan kulit lembu tu, ya, diletakkan dinar emas tu. Sepenuh kulit lembu. Berarti harganya mahal. Itu yang diceritakan oleh orang putih. Kacang tu naik ke atas, dapat betul banyak-banyak, jumpa gergasi apa semua, cerita kartun. Hakikatnya dikaitkan dengan cerita yang begitu. Dia mendapat harta yang banyak disebabkan lembu tu. Cuma dikaitkan dengan orang yang soleh. Tetapi itulah jaminannya, bagi orang yang soleh, insya-Allah Allah akan pelihara dia. Dan itu yang paling penting dalam siri mewasiatkan anak-anak, terutamanya anak-anak kita lah, supaya sentiasa berada di atas agama. Ataupun bagi kita akhir zaman, Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Kenapa? Nabi Ishaq, Nabi Yaqub sebelum mati, apa dia wasiat kepada anaknya? Dia tak wasiatkan harta. Dia wasiatkan, cuba tengok surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Di sini ada 3 ayat, 2 ayat. Muka surat
20 ayat ke-132 kita ambil dengan 133. Ni apa? Ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Ya, beragama Islam. Okey, kita agama Islam tetapi tidak syirik. Penting saya. Ayat 133 Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda kematiannya, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dialah Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Okey, inilah wasiat yang terbaik daripada seorang ayah ataupun ibu kepada anak-anaknya. Kerana wasiat itu akan membawa mereka ke syurga. Okey, jadi ini di antara perkara yang penting, betapa pentingnya kita menjadi orang yang soleh, ya, dan membekalkan zuriat kita yang soleh. InsyaAllah. Ustaz, kalau menantu kita cubalah didik anak kita bagi selok yang kita mampu, tapi kita tak tahu menantu macam mana. susah juga. Betul Ustaz. Saya pun ada menantu juga. Yelah, kita hak mana mampu je lah, kan. Menantu tu dah kategori lain dah. Tapi kita, yelah, anak kita dah diserahkan kepadanya, maka kita bimbing. Tapi setengah orang saya pernah tengok, tapi makcik tu tegas betul. Anak menantu dia semua aku. Kita ni lembut, tapi dia tegas. Dia kata, kena pergi kelas ni, kena pergi kelas ni. Kamu kahwin anak aku, kena ikut kelas ni. Ikut. Menantu-menantu dia ikut. Alhamdulillah. Ya. Walaupun menantu tu lepasan Amerika, Britain, ikut. Alhamdulillah, belajar sunnah lah. Saya tengoklah. Ya. Tapi macam kita ni lembut. Kan? Ala kulihan, mudah-mudahan Allah bantu. Ya. Allah bantulah. Tapi kena bagi pandangan, bagi teguran. Sebaik-baik, ialah secara lembut lah. Elok. Datang. Terutamanya macam kat kelas-kelas yang begini, bagi datang. Kita ada kelas-kelas. Saya saja sangat kelas macam Ustaz Asri Sobri, kan, nak dapat maklumat mantap kat situ. Ya, Ustaz Adli, Abu Asma, kena kelas-kelas yang begitu, kena hadir. Allah uji. InsyaAllah Allah berikan kita keluarga salihah. Amin ya rabbal alamin. Mana tadi? Dalam buku surah lepas surah Yusuf, ya. Kecintaan yang mendalam, al-ishq. Okey. Apa tu kecintaan mendalam? Dia berkata asyik dalam bahasa asyik. Asyiknya dia ni, asalnya asyik tu dia cinta yang mendalam.
Kita asyik ni macam apa yang nak sebut, asyik lah. Asyik tu tengok cerita tu je, maintain ya, asyik. Sebenarnya asyik tu cinta. Terhadap gambar-gambar yang diharamkan adalah salah satu bentuk penyembahan padanya. Itu dia. Bahkan ia merupakan bentuk penyembahan yang paling tinggi, apalagi jika hal ini menguasai dan menghujung kuat di hati. Ia akan menjadi tatayyum, penyembahan, sehingga seorang pecinta yang membara asyik akan menjadi penyembah apa yang dicintanya. Kebanyakan yang terjadi, ia terkalah oleh kecintaan, ingatan dan kerinduannya untuk mendapat keredaannya. Ia mengutamakan kecintaan pada sesuatu itu daripada kecintaan kepada Allah, berzikir dan mencari keredaannya. Ini berkaitan asyik yang terlampau sangat. Ini bermulanya daripada, tahu tak, perbuatan syirik yang pertama berlaku disebabkan siapa? Sebabkan siapa? Syirik yang pertama berlaku disebabkan kecintaan kepada orang soleh yang melampaui batas. Itu pasal dalam agama kita diharamkan sama sekali ghulu, berlebih-lebih dalam cinta orang soleh. Taksub tidak dibenarkan. Ya, ini kalau kita dah taksub kat seorang ustaz tu, itu je betul, lain tak betul, salah tu. Ya, bagi saya lapangkan dada kita dalam siri menuntut ilmu dengan ustaz sunnah lah yang dimaksudkan. Jangan terlampau kita dia je betul. Tak boleh. Itu salah tu. Ini berpunca daripada orang yang soleh yang disebutkan dalam surah Nuh. Ya, 5 orang soleh ini. Yang sebelum tu Nabi Adam, selepas Nabi Adam 1000 tahun tidak ada unsur syirik. Pada zaman Nabi Nuh bermulanya unsur syirik kerana cinta kepada 5 orang soleh. Ya. Kerana kelebihan orang soleh tu memang terdapat kelebihan yang seperti doa yang mustajab yang dimiliki oleh mereka tu. Tetapi cara mereka cinta tu sehingga diajar oleh syaitan iblis membuat patung bentuk muka orang tu. Itulah berpuncanya diharamkan patung. Dan sehingga menjadikan gambar pun diharamkan. Gambar dikaitkan dengan hadis apabila sahabat berhijrah di Habsyah, dia melihat gereja-gereja tu bukan patung je, gambar yang dilukis. Itu pasal ulama mengatakan gambar yang dilukis ada masalah. Ya. Pasal gambar dilukis, kita tahu dekat gereja tu ada dilukis dinding, atap tu shilling tu dilukis gambar Isa, gambar Maryam, gambar malaikat, apa semua tu. Itu diharamkan gambar. Selain daripada patung. Patung clear. Okay. Jadi mereka bentukkan muka orang soleh ni. Ya, ukirkan muka orang soleh. Lepas tu bayangkan bila kita tengok gambar lama kita, macam mana perasaan kita? Teringat balik memori lama tu. Kan? Semangat zaman muda aku dulu kurus, aku nak kurus macam tu juga. Kan dia datang macam tu. Okey, dia datang macam tu. Semangat. Jadi begitu juga dengan orang yang bersama orang soleh ni, bila dia tengok gambar tok guru dia, semangat tu datang balik. Jadi ibadat tu semangat lagi. Bila sembahyang tu, dia asalnya letak tok guru tu nak ingat dia. Bila sembahyang, Allahu Akbar kan, ibadat dia. Supaya bila nampak tok guru tu semangat. Lalu mereka beribadat. Menghadap patung. Peringkat awal tujuan dia begitu. Tetapi lama-lama, anak tengok, anak tahu. Anak tak bagi tahu kat cucu. Cucu tengok, atuk tu sembahyang ngadap patung. Cicit. Lepas tu, piat apa semua tu. Mengikut. Itulah puncanya. Dia ikut. Akhirnya menjadi penyembahan. Mula-mula hanya nak semangat. Tapi akhirnya menjadi penyembahan. Oleh kerana tu, ditutupkan segala bentuk-bentuk yang begini. Jangan memuja ulama'. Itu pasal kita menyaksikan ya. Fitnah ulama' ni lebih berbahaya. Tengok bagaimana mereka memuja kubur-kubur ulama'. Dianggap sebagai ulama'. Yang kubur Wali Songo. Wali Songo. Wali Songel. Ya, Songo. Songel. Tak banyak. Menjadi tempat pujaan. Kubur Habib Noh menjadi tempat pujaan. Ya. Kalau kat Taiping dulu ada satu kubur Keramat Tok Bidan, menjadi pujaan. Na'udzubillah, syirik, kufur. Perbuatan kufur. Menyembah yang telah mati. Okey, na'udzubillah min zalik. Kat Taiping. Kemunting, kat Kemunting tu, Keramat Tok Bidan. Tok Bidan. Pasal saya dibesarkan di situ. Saya nak tentera dulu. Lalu lalang kat situ.
Okey, itu disebabkan kecintaan melampaui batas. Dan berbahaya cinta melampaui batas, dia akan bertembung kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ya, itu pasal bila berlaku kecintaan Allah dan Rasul ini tak tinggi, tak kuat, maka cinta selain daripada Allah dan Rasul lebih tinggi, maka di sana akan berlaku satu perbuatan yang na'udzubillah min dzalik. Cinta kepada orang berpada-pada. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Sayanglah seseorang itu berpada-pada, dikhawatiri satu hari nanti kamu akan membencinya bersungguh-sungguh. Itu adab kita menyayangi seseorang. Yakni sayang kerana Allah. Ibghid baghidaka yawman ma haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Bencilah seseorang itu berpada-pada, yakni kerana Allah. Ditakuti nanti dia adalah orang yang paling kamu sayang. Kan? Oh, mak motor bawa laju. Melampau. Ngadu dia tu apa. Sudahnya dia masuk minang anak kita. Alamak. Lepas tu dah minang tu baik pula dengan kita. Mula benci menyampah. Tiba-tiba jadi macam tu. Ya, mana tahu. Tapi maksudnya berpada-pada. Kenapa kecintaan ini berbahaya? Kecintaan ini berbahaya kerana sampai satu hari nanti, kalau tak dijaga kecintaan kita dengan orang-orang yang tertentu, dia akan boleh membawa kepada syirik. Berapa banyak orang yang berkahwin yang bukan daripada orang yang macam fahaman sunnah ataupun orang yang bukan Islami, dia akan menjadi kepada yang lain disebabkan perasaan cinta. Cinta nak ikut orang yang dicintai. Dan kita takut dia akan menggadaikan iman kita. Itu yang paling takut. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Jadi membahaya cinta. Oleh kerana itu cinta mesti kerana Allah. Kebanyakannya terjadi segenap hatinya terbawa bersama apa yang dicintainya, sehingga menjadikan dia senantiasa bergantung dengan yang dicintainya, yang terdiri dari gambar-gambar, sebagaimana yang banyak terjadi apa yang dicintai itu al-ma'syuq menjadi tuhannya selain daripada Allah. Dia mendahului keredaan dan kecintaan al-ma'syuq ni maf'ul bih ni dibuat jadi macam tu. Daripada keredaan dan kecintaan Allah, dia mendekatkan diri padanya dan tidak mendekati diri kepada Allah. Dia mengeluarkan harta demi keredaannya dan tidak mengeluarkan harta demi keredaan Allah. Dia menjauhkan diri dari murkanya dan tidak menjauhi diri dari murka Allah. Nampak tak? Semua dikait-kaitkan. Sehinggalah menjadi ma'syuk itu lebih utama di sisinya daripada Tuhannya. Baik dalam kecintaannya, baik dalam rendah diri, kehinaan dan mendengar dan menaatinya. Dengan arti kata lain, bila sampai tahap yang dicintai melebihi cinta Allah, dia akan ikut apa yang dia sukai itu, dicintainya. Akhirnya bercanggahlah dengan syariat. Ya, berbahaya. Itu pasal pendirian kena ada. Walau seorang isteri, walau seorang suami, dia kena ada. Itu pasal bila saya bahaskan, ya, saya terpaksa bahaskan antara dua insan ini, ibu dan isteri, mana yang paling besar bagi seorang lelaki. Ya, bagi seorang lelaki, dia kena buat keputusan dalam hati dia, tekad adalah ibu. Kerana ibu tu ada syurga. Ketaatan mutlak pada ibu tu, yang mengikut batas syariat tu, kena ada. Kalau tidak, dia akan dikategorikan anak derhaka. Jadi isteri pula kena main peranan. Bila tengok seorang suami itu masih ada ibu dan ayah, dia kena korbankan jiwa dia, ya, untuk menjadi isteri solehah. Kalau tak, berbahaya. Suami dalam keadaan genting tu, ya, keadaan genting. Bila berlaku apa-apa, nak membantu ibu, ya, beradab, berakhlak, terpaksa. Walaupun seorang ibu, ayah kafir. Begitu juga dalam saat-saat yang terdesak, ya. Memang susah percaturan ini kalau cinta kita tidak dijaga elok-elok kerana Allah. Dan berbahaya. Ya, sampai anak membuat keputusan, susah nak imbang, ya. Ya, susah nak imbang bila anak buat keputusan bercanggah dengan syariat. Aduh, macam mana kita ni, ya, nak menyelesaikan masalah. Oleh kerana itu, para ibu dan para bapa, anak-anak bila dah masuk usia ke-14-15, jadikan kawan. Untuk berbincang, sentiasa berbincang, bincang, duduk berkawan. Dah tak boleh jadi macam aku mak kamu, kamu kena, tak boleh dah. Aku ayah kan. Kena duduk berbincang, berkawan. Maksudnya cara yang boleh kita selesaikan bila apa-apa berlaku. Kalau tak, letih kita. Kena pula kita gunakan kuasa diktator kita kan, kuasa veto kita. Susah. Ya, bila anak tu buat perbuatan bercanggah, sakit kepala.
Sakit waktu tu. Macam mana nak menyelesaikan? Maka di situlah pentingnya kita duduk muamalah baik apa semua. Ya, ibu dan ayah yang salihah dia akan faham benda-benda yang begini. Ketegasan kena ada, bukan kegarangan, ketegasan. Garang dah habis dah. Usia 12 tahun tu dah habis dah. Garang itu tahap garang. Lepas tu ketegasan. Ya. Ingat, pasal saya jaga budak-budak ni, kita dah nampak perjalanan. Bila masuk usia 14 dah, bagi saya lah, saya study 13-14 dah tak boleh nak bicara mereka seperti budak-budak. Kena bicara mereka seperti remaja. Remaja tu kena layan tu lah, kena pandai kita. Ya, mereka suka dipuji. Bagi puji. Ini tak benar pun puji. Kan? Pakai cantiklah sangat. Jangan. Walaupun tak cantik puji angkat. Kenapa? Ditakuti orang lain akan puji, dia akan suka orang tu. Manusia ni kan suka dipuji, kan? Pujilah, tak apa. Dia sihat sikit, dah gemuk cantik. Kan? Tak apa. Puji je. Ingat pesanan saya ni. Pasal saya menjaga budak-budak tu. Yalah, mungkin dah sampai tahap dah dapat cucu dah. Saya menjaga, saya menyaksikan peristiwa-peristiwa. Ya. Memeningkan kepala lah. Tapi dari situ yang kita belajar, yang psikologi dalam bab-bab ni. Bila budak-budak dah tahap 14, dah. Saya macam tu. Dah 14 dah. Okey. Jangan buat perangai. Okey. Alhamdulillah, dia dah jadi macam kawan lah. Tapi dalam kawan pun dia ambil kesempatan juga. Tapi ketegasan kena ada. Subhanallah. Penting. Alhamdulillah lah. Ada hikmah juga. Kita menjaga mereka tu, banyak kita belajar. Okey, tidak ada dosa yang lebih merosakkan hati. Mana tadi? Dan agama daripada dua, zina dan homoseksual. Keduanya memiliki keahlian khusus yang bisa menjauhkan hati dari Allah. Keduanya merupakan dosa yang paling buruk. Jika hati telah tercelup dan terwarnai dengannya, ia akan jauh dari kebaikan apapun dan tidak akan lari darinya kecuali sesuatu yang baik. Semakin bertambah keburukannya, maka semakin jauhlah pula darinya dari Allah. Kerana perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan berbentuk kecintaan. Na'udzubillah min zalik. Oleh karenanya dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Isa Al-Masih berkata, bukanlah ahli hikmah itu orang yang menganggur dan tidaklah dapat masuk penzina dalam kerajaan langit. Ya, satu kalimah, wallahu alam. Adakah kalimah ini daripada Isa? Bila sebut kalimah Isa, dia memerlukan dalil yang kuat lah. Ya, di sini dia tidak ketengahkan fakta. Maksudnya riwayat mana. Apatah lagi bila Isa berbicara adalah persoalan ghaib yang mesti keluar daripada mulut Rasulullah SAW ataupun Al-Quran. Okay. Tapi kita tahu Imam Ahmad di antara ulama hadis. Wallahu alam kita. Tapi kalimah maksud dia betul lah. Bukan ahli hikmah itu orang yang menganggur. Kerana dalam Islam tidak ada istilah menganggur. Ya. Tidak ada istilah menganggur. Yang ada istilah kita ni menganggur pasal pilih kerja. Ya, tak boleh nak kerja yang sikit-sikit tu, tak boleh. Sebenarnya bila kita menyaksikan, buat je sikit Allah akan bagi jalan. Buat je sikit Allah akan bagi jalan. Itu je kaedah dia. Seperti itulah kepada keadaan orang yang berzina, ia juga dekat dengan syirik sebagaimana firman Allah. Okey. Ayat surah An-Nur ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Penzina lelaki tidak boleh menikahi kecuali dengan penzina perempuan ataupun dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan penzina lelaki atau dengan lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Okey, maksud di sini mereka-mereka yang penzina ini yang tidak bertaubat kepada Allah. Ya, mereka ni maksud nikah ni ialah bersama-sama dengan orang-orang yang jahat ni, termasuk orang musyrik, mengisyaratkan kedudukan mereka itu hampir sama taraf dengan orang musyrik. Masalah apa? Kecintaan berlaku di situ. Ya, jadi kalau mereka bertaubat itu lain cerita. Ini yang mana tidak bertaubat. Okey. That means kan ayat ni kata berzina lelaki ada kahwin dengan orang yang berzina. Okey, kita tengok surah An-Nur.
Sebentar. Okay, cuba tengok surah ini juga. Surah yang ke-25 24. Okey, dalam surah Nur ini, bismillah, berkaitan dengan masalah zina. Ya, kita tengok. Okey, dia bermula daripada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yang ni ayat 3. Dan siapa yang ada buku, kita tengok ada penjelasan dalam bab ini. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan. Okay. Dia panjang lebar dia terang kat sini berkaitan dengan masalah inilah. Jadi cuma perbahasannya kita dalam bab orang yang berzina ini, pertama dia kalau dia bertaubat itu dah hukum lain. Semua apa juga kesalahan dosa yang melampaui batas, dia bertaubat dah hukum dia lain. Okey, hukum di sisi Allah lain, hukum manusia tengok keadaan lah. Ya, yang mana manusia ni. Tapi asalnya bagi mereka yang dah bertaubat itu lain hukum dia. Okey, lain hukumnya. Okey. Kalau nak tengok sila rujuk ni dalam bab ini, ya, cuma Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dibagikan agak panjang. Dalam nota kaki kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengembangkan perbahasan tentang perincian penjelasan ayat ini. Ibnu Qayyim berkata yang benar adalah pendapat menyatakan ayat ini dia panjanglah. Nasikh wa mansukh, ada yang kata muhkam. Okey. Ala kulli hal, okay, ala kulli hal kita baca sendiri lah senang. Baik. Sesungguhnya Allah telah menamai para penzina lelaki dan para penzina perempuan dengan para lelaki kotor dan para wanita kotor. Jenis perbuatan ini disyariatkan untuk disucikan. Walaupun yang halal, orang-orang yang melakukan disebutkan orang junub kerana dijauhkan dari membaca Al-Quran dan solat dan dari masjid. Semuanya itu tercegah bagi selama belum disucikan dengan air. Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengetengahkan mereka ya, kalau penzina tu dah dikatakan kotor, hatta orang yang tak kotor pun, yang bukan penzina pun, kalau selepas bersama, lalu mereka tidak mandi, mereka dikatakan dalam keadaan kotor, berjunub. Ya, kalau orang perempuan yang dah lahir dikata kotor kan, sebenarnya bukan kotor. Okey, hatta menjadi perbahasan orang yang melakukan itu disebutkan berjunub kerana dijauhkan dari membaca Al-Quran dan solat dan dari masjid. Okey, ini menjadi perbahasan lah. Kalau sebut Al-Quran, solat tidak ada perbahasan, tawaf tidak ada perbahasan. Okey, cuma baca Al-Quran ada perbahasan. Okey, dan masjid pun ada perbahasan lagi. Okey, jadi masalah-masalah khilaf tu kita inilah. Baik, kenapa kalau diletakkan Al-Quran itu terhalang? Okey, dia banyak benda-benda yang terhalang. Macam zikir pagi petang terhalang kerana semuanya ada Al-Quran. Tidur ada Al-Quran. Begitu juga ketika keharaman menjauhkan hati dari Allah dan akhirat, bahkan menghalangi dari keimanan, ia akan tetap jauh dari Allah dan ingat akhirat sampai ia memperbaharui kesuciannya dengan taubat dan mensucikan badannya dengan air. Nak menceritakan betapa pentingnya seorang itu bertaubat, seolah-olah membersihkan dirinya sebersih-bersihnya. Subhanallah ya. Tuan-tuan dan puan, bila sebut taubat, kita mengharapkan Allah bersihkan kita sebersih-bersihnya. Ya, harap sangat. Itulah bila sampai tahap yang begini, kita tak tahu siapa yang akan diampuni oleh Allah satu. Siapakah di kalangan kita yang akan mendahului dalam syurga. Subhanallah, tak tahu. Saya bila teringat tu, yalah, mengharapkan. Pasal kita tak tahu sekarang. Entah siapa di kalangan kita tiba-tiba Ustaz Fadil, na'udzubillah, minta janganlah Allah. Minta Allah hisab. Ustaz, masa kita berzikir dengan petang tu kena ada sembahyang kan? Tak perlu.
Yang perlu, okey, dia ada air sembahyang ni digalakkanlah, disunnahkan. Kita sentiasa dalam keadaan bersih. Okey, tetapi yang wajib itu hanya pada solat dengan tawaf. Okey, solat tawaf. Tetapi ingat kelebihan berwuduk tu besar, ya. Kelebihan berwuduk, baca doa lepas wuduk tu. Namun begitu, di antara disunnahkan wuduk sentiasa ada, ya, disunatkan macam nak tidur, disunatkan. Walaupun kita dalam janabah, ya, ingat ya, wuduk bukan untuk solat je. Wuduk ni untuk sebanyak benda. Hatta dalam janabah pun macam nak tidur tu, kita ambil wuduk, maka disunatkan kita tidur. Bahkan banyak fadilat dia. Okey. Kalau kita janabah, ialah dalam misalnya period berapa hari tu, kalau kita ambil wuduk tak menjadi masalah. Ya, kerana dia bukan hukum solat semata-mata. Okey. Kerana ramai yang salah. Saya bukan nak solat. Bukan ambil wuduk bukan untuk solat je semata-mata. Ya, bahkan kalau kita nak baca Quran ambil wuduk cantik. Apa lagi nak buat sujud, berbagai sujud yang dia cantik. Boleh, ya. Nak tidur disunatkan. Maksudnya sentiasa berada dalam wuduk. Itu yang terbaik. Okey. Orang musyrik membenci orang yang bertauhid hanya kerana ketauhidan mereka. Terutamanya kerana mereka tidak mencampur sedikit pun tauhidnya dengan syirik. Ya, orang musyrik dia benci kerana apa? Kerana kita tak banyak Tuhan. Ya, dia kata seolah-olah banyak Tuhan tu power, kuat. Ya, banyak orang, banyak Tuhan tu kuat. Sedangkan banyak Tuhan lah yang tak jadi. Ya, banyak Tuhan. Dia jadi macam sebiji bola lah, berebut-rebut. Ya, dah banyak semua nak jadi pemain. La ilaha illallah. Bila sebut tu saya ingat budak-budak kat sekolah dia. Okey. Habis pecah cermin tingkap tu. Kita dah kata kawasan tu janganlah pergi tendang kuat, dia tendang kuat, pecah cermin tingkap. Okey, baik. Lepas ni ayah tak saya panggil dia ayah. Anak akan belikan sebiji bola tiap-tiap orang. Mainlah, jangan berebut-rebut. Ini kan nak berebut lah ni. Setuju? Tak setuju pula kan. Dia dah dapat sebiji seorang main lah. Dia tak jadi pula. Dia nak sebiji bola. Semua main. Oh pula ada. Bila nak beli semua sebiji bola tak nak pula. Itu kedudukan ya. Dalam bab ini kejahilan orang musyrik, dia nak banyak Tuhan. Kononnya banyak Tuhan itu kuat. Sedangkan bila banyak Tuhan, dia akan bergaduh antara satu sama lain. Driver bas seorang, driver kereta seorang. Okey? Mustahil driver kereta ada dua. Mustahil. Ya, kalau dua, bagi dua. Okey, seorang ke hulu, seorang ke hilir. Nauzubillah. Demikian pula dengan ahli bid'ah. Ia membenci orang-orang yang melakukan sunnah hanya kerana mereka mengikuti Rasulullah. Terutamanya kerana mereka tidak mencampur sedikit pun sunnah dengan pendapat-pendapat manusia. Bahkan tidak dengan sesuatu yang bertentangan dengannya. Subhanallah. Ini dia. Ya, ahli bid'ah jahat. Ya, mengatakan kita ni yang tak ikut Rasulullah, tak suka Rasulullah. Inilah nasib kita. Ya, bila kita mengikut Rasulullah, mereka kata kita tak suka Rasulullah. Sebab tak mengambil pendapat. Kalau kita tengok balik apa mereka hujah, semua mesti ada pendapat-pendapat, penafsiran. Kita tak nafikan, tapi kita menafsirkan 3 kurun yang terbaik. Ya, mereka menentang kita. Dahsyat. Nauzubillah min dzalik. Ala kulli hal, sabar jelah. Kesabaran para ahli tauhid yang mengikuti Rasulullah atas berbagai kebencian ahli syirik dan bid'ah kepada mereka sungguh lebih baik, lebih bermanfaat, lebih ringan daripada kesabaran terhadap apa yang dibenci Allah dan Rasulnya atas dirinya kerana mengikut ahli syirik dan ahli bid'ah. Ya, kesabaran para ahli tauhid. Oleh kerana itu ahli tauhid mesti sabar kuat-kuat seperti mana sabarnya para rasul. Sukar sebenarnya sabar para rasul kemuncak kesabaran dan tidak ada tolok bandingnya. Okey. Kita buatlah hak mana yang mampu, terutamanya dalam siri dakwah kita ni. Jika tak ada lagi atas hal apa bersabar, maka bersabarlah atas kebenaran, kerana itu adalah kesabaran yang terpuji pada akhirnya. Maksudnya, kita diarahkan untuk bersabar di atas jalan yang betul. Bila kita baca surah Al-Asr, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, berpesan-pesan dengan kebenaran. Apa maksud pesan-pesan dengan kebenaran? Sampai risalah ini dengan betul. Tapi ingat, bila kita sampai dengan betul, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, kamu akan kena lepas ni, maka bersabar. Itu yang dikatakan berpesan-pesan atau bersabarlah di atas kebenaran. Kerana bila kita
menyampaikan risalah yang benar, kita akan diuji, maka disitulah kesabaran yang diperlukan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ya, kekuatan keyakinan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, ada apa soalan sini? Ustaz, Ya, dah. kita disuruhkan baca Al-Quran at least 2 ayat ke 1 ayat sehari kan. Kalau kita baca bila kita solat, kita baca ayat kan, kita baca itu kita baca Quran sambil kita solat. Kita lepas tu tadi saya baca As-Sajdah, Okay. saya baca yang solat tu. Itu dikirakan baca Quran? Okey, itu pun dikirakan baca Quran sebenarnya. Sebenarnya bila disebutkan baca tu tak kira kita dalam solat ke luar solat. Okey, tidak dinafikan dalam solat yang afdal dipanjangkan bacaan, yakni solat sunat lah. Tapi kalau solat fardu, kalau kita sendiri macam kaum perempuan dia banyak kat rumah sendiri, okey, lagi cantik lah baca panjang. Tapi bagi yang mereka menjadi imam di masjid, disunahkan mutawassit, sederhana. Tetapi dia masih lagi dikategorikan membaca Al-Quran, kalaupun kita tak baca di luar. Cuma baca Quran yang di dalam solat dia ada kategori pula, yang sampai dia termasuk dalam qanitun, orang yang sentiasa teguh, yang sentiasa berdiri sepanjang malam misalnya, dikategorikan beberapa ayat tu. Itu specialnya pula. Tetapi kalau di luar ni sebagai bacaan yang mendapat pahala, 1 urus 10 pahala. Ya. Bolehlah baca dalam Boleh, tak jadi masalah, insya-Allah. Okey, baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan Allah berikan kebaikan kepada kita semua, keluarga kita, zuriat kita yang membawa kepada syurga, dan Allah menjadikan kita orang yang istiqamah dalam siri beramal dengan amalan soleh ini. Dan ingat bahawa perjalanan kita adalah perjalanan yang akan membawa ke syurga ataupun ke neraka, maka pilihlah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.